Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, saya akan membentangkan mengenai penerapan pendekatan konstruktivisme di dalam bilik darjah. Nama saya Muhammad Syamim Azri bin Mustafa, pelajar dari Universiti Terbuka Malaysia bagi program Sarjana Pendidikan Kepimpinan Sekolah. Saya bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Ampang, Selangor. Dan saya merupakan pelajar bagi semester ketiga, iaitu semester Januari 2021. Video pada kali ini adalah bagi melengkapkan tugasan saya yang kedua bagi subjek HMEF 5043 Psikologi Pendidikan dengan huraian terperinci mengenai penggunaan pendekatan konstruktivisme di dalam mewujudkan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik. Sebelum kita menyentuh mengenai penerapan teori konstruktivisme di dalam bilik darjah, mari kita lihat kepada definisi pengajaran dan pembelajaran serta definisi pendekatan konstruktivisme. Pengajaran boleh dihuraikan sebagai memberi arahan-arahan atau berkongsi pengetahuan dengan orang lain. Pengajaran juga boleh diertikan sebagai satu cara untuk menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk berfungsi dengan baik. Pengajaran juga turut bererti satu proses untuk menyampaikan dan menyumbangkan idea-idea serta memudahkan cara pembinaan ilmu, menentukan standard dan menggalakkan kreativiti, membantu seseorang murid untuk belajar dan mencabar murid ke arah pencapaian potensi yang optimum. Pembelajaran juga dapat dihuraikan dengan beberapa definisi. Yang pertama, pembelajaran adalah perubahan tingkah laku manusia yang agak kekal akibat daripada interaksi persekitaran. Pembelajaran juga diertikan sebagai satu perubahan yang agak kekal dan sesuatu yang berubah akibat daripada pengalaman. Pembelajaran boleh dirumuskan sebagai satu perubahan dalam perlakuan yang terhasil akibat daripada pengalaman murid dan interaksinya dengan dunia. Apakah yang dikatakan dengan konstruktivisme? Konstruktivisme ialah teori pembelajaran yang melihat murid sebagai pembina pengetahuan dan bukannya sebagai penerima pengetahuan. Selain itu, murid membina pengetahuan tentang topik yang dipelajari dengan cara mengaitkannya dengan pengetahuan atau pengalaman sedia ada dan bukannya menerima pengetahuan yang disampaikan guru secara bulat-bulat. Mari kita lihat pula apakah prinsip-prinsip konstruktivisme. Terdapat beberapa prinsip dalam konstruktivisme. Yang pertama, konstruktivisme menekankan prinsip pembelajaran berpusatkan murid. Kedua, murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran kendiri. Hal ini bermaksud murid sendiri membina pengetahuan yang bermakna kepada mereka. Seterusnya, pembelajaran berlaku menerusi proses aplikasi pengetahuan. Hal ini bermaksud pembelajaran baharu bergantung kepada pemahaman atau pengetahuan sedia ada murid. Keempat, pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain. Interaksi sosial membantu dan menyokong pembelajaran.
Guru dan rakan berperanan sebagai fasilitator pembelajaran. Interaksi dan pengaruh sosial membawa kepada pemikiran aras tinggi. Pembinaan pengetahuan dapat diajar dan bimbingan melalui proses scaffolding. Dan prinsip konstruktivisme yang terakhir ialah pembelajaran yang kompleks dan tugasan autentik membentuk aplikasi dan pembinaan pengetahuan baharu. Persembahan isi pelajaran yang pelbagai dengan contoh-contoh khusus membantu pemahaman murid. Mari kita lihat contoh penerapan konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran. Contoh yang digunakan ialah bagi sesi pengajaran dan pembelajaran subjek sains tahun 4 pada tajuk bahan. Standard kandungan yang digunakan ialah sifat bahan dan objektif pembelajaran bagi sesi pengajaran dan pembelajaran ini adalah murid dapat mereka cipta atau membuat inovasi sesuatu objek atau model serta menakul pemilihan jenis bahan yang digunakan. Mari kita lihat pula aktiviti yang dilaksanakan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran ini. Bagi fasa set induksi, guru memberi penerangan mengenai ciptaan objek dari bahan terbuang menggunakan gambar-gambar contoh ciptaan objek. Gambar-gambar contoh ini dapat membantu murid menjana idea dan juga membuat berkaitan dengan pengetahuan sedia ada mereka. Seterusnya ialah aktiviti 1. Di dalam aktiviti 1, murid membuat reka cipta objek dengan mengambil kira sifat bahan yang digunakan. Di dalam fasa ini, murid perlu mengaitkan dengan pengetahuan sedia ada mereka bagi menakul sifat bahan yang digunakan. Dalam fasa inilah pendekatan konstruktivis memainkan peranan penting di mana aktiviti pembelajaran lebih berpusatkan murid dan murid belajar melalui proses membuat dan beraktiviti. Fasa aktiviti seterusnya ialah fasa aktiviti 2, iaitu aktiviti menguji objek yang direka cipta murid. Melalui aktiviti ini, murid juga dapat membina pengetahuan sendiri. Tugasan autentik yang berasaskan alam nyata dan pengalaman berasaskan konteks sebenar diterapkan kepada murid-murid, di mana hasil reka cipta mereka diuji sendiri pada situasi yang sebenar. Fasa terakhir ialah fasa penutup. Dalam fasa ini, guru merumuskan sesi pembelajaran yang telah dijalankan. Aktiviti berbentuk latihan pengukuhan dan lembaran kerja dilaksanakan agar pengetahuan baharu yang dibina oleh murid dapat diperkukuhkan lagi. Berikut tadi merupakan contoh bagaimana pengaplikasian dan penerapan pendekatan teori konstruktivisme di dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi memastikan pendekatan konstruktivisme ini mampu memberi kesan kepada pembelajaran murid, guru hendaklah merancang pengajaran dengan teliti sambil mengambil kira keupayaan murid. Seterusnya, guru juga seharusnya menyediakan banyak contoh dan juga bahan sumber yang boleh membantu murid dalam membuat berkaitan dan membina pemahaman baharu. Sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.